Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Hari ini bersama dengan Ustazah Nisha, kita akan belajar bahagian sirah pelajaran yang ke-18 berkenaan dengan Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin siri yang pertama. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah di akhir nanti pelajar akan dapat pertama menyatakan era pemerintahan kerajaan Islam secara ringkas. Yang kedua, murid akan dapat menerangkan ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin. Jom kita saksikan paparan seterusnya. Sekarang, mari kita soroti era pemerintahan kerajaan Islam yang berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun. Jom. Era pemerintahan kerajaan Islam dibahagikan kepada 5 zaman, iaitu yang pertama, zaman Rasulullah SAW yang bermula pada 1 Hijrah hingga 11 Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi hingga 632 Masihi. Kerajaan pimpinan Rasulullah ini berpusat di Madinah Al-Munawwarah. Zaman yang kedua ialah zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu bermula pada 11 Hijrah hingga 40 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi hingga 661 Masihi. Pusat pemerintahan juga di Madinah di bawah pimpinan 4 orang khalifah ini, iaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Osman bin Affan dan yang keempat Ali bin Abi Talib. Seterusnya zaman yang ketiga iaitu zaman Kerajaan Umayyah yang bermula pada 41 Hijrah hingga 132 Hijrah bersamaan dengan 661 Masihi hingga 750 Masihi. Pusat pemerintahan di Damsyik. Murid-murid, Damsyik ni di mana ya? Tahu? Ya, Damsyik di Syria. Kerajaan ini di bawah pimpinan khalifah yang terkenal antaranya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Seterusnya zaman Kerajaan Abbasiyah yang bermula pada 132 Hijrah hingga 656 Hijrah bersamaan dengan 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Kerajaan ini berpusat di Baghdad. Baghdad di mana pula? Ya, Baghdad di Iraq. Kerajaan ini di bawah pimpinan khalifah yang terkenal antaranya ialah Abu Al-Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansuri, seterusnya Harun Ar-Rashid dan Abu Ja'far Al-Mansur. Seterusnya zaman Kerajaan Osmaniyah yang bermula pada 698 Hijrah hingga 1341 Hijrah bersamaan dengan 1299 Masihi hingga 1924 Masihi. Kerajaan ini berpusat di Istanbul. Istanbul di mana? Istanbul di Turki. Kerajaan ini di bawah pimpinan sultan yang terkenal antaranya ialah Osman bin Urtughul, kemudian Urkhan, seterusnya Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi, kita dapat lihat ada 5 zaman dan 5 kerajaan daripada peta buih yang dipaparkan ini. Sekarang Ustazah ingin bertanya murid-murid,
Murid-murid tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan khalifah? Khalifah kan perkataan yang berasal dari bahasa Arab. Apa maksud khalifah? Khalifah ialah pengganti Rasulullah SAW. Satu lagi soalan dari Ustazah. Apakah maksud khulafa ar-rasyidin? Dapat? Okey, khulafa ar-rasyidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW. 4 orang itu siapa? Iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi bila disebut khulafa ar-rasyidin, ia bermaksud gelaran yang diberikan kepada 4 orang yang Ustazah sebutkan ini. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada ciri-ciri kepimpinan khulafa ar-rasyidin. Ciri-ciri kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, tegas. Buktinya, beliau tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Yang kedua, berpandangan jauh, iaitu beliau mengarahkan Zaid bin Sabit mengetuai usaha mengumpulkan ayat Al-Quran kerana ramai penghafaz mati syahid dalam peperangan Yamamah. Yang ketiga, mengamalkan syura, iaitu beliau telah mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom sehingga berjaya menawan negeri Syam. Dan yang keempat, setia dengan arahan Rasulullah, iaitu beliau tetap meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Usama bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam kepada Kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah SAW. Baik murid-murid boleh mencipta akronim sendiri untuk mengingati ciri-ciri kepimpinan ini. Kalau Ustazah letakkan 3S, iaitu S bermaksud tegas, S juga bermaksud syura dan S bermaksud setia. Jadi ingat Abu Bakar As-Siddiq, pada As-Siddiq ada S, ingat juga 3S. Kita tak dapat ingat semua, ingat sebahagian pun Alhamdulillah. Ciri-ciri kepimpinan Umar bin Al-Khattab pula. Yang pertama, berfikiran terbuka, iaitu bersedia ditegur Rasulullah dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar tentang pembebasan tawanan tentera Badar. Yang kedua, cekap. Beliau menubuhkan majlis syura dan jabatan-jabatan yang dinamakan Ad-Dewan dan mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Yang ketiga, tegas, iaitu beliau menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan yang keempat, adil, iaitu beliau telah memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Spektrum ilmu. Murid-murid pernah dengar atau pernah baca tak ucapan ini? Ucapan Saidina Umar setelah dilantik menjadi khalifah. Mari kita hayati bersama ya. Dalam menjalankan tugas, maka Al-Quran ialah panduanku dan aku akan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sekiranya aku di jalan yang benar, ikutilah aku. Dan sekiranya aku menyimpang dari jalan yang benar, maka perbetulkanlah aku agar tidak kehilangan arah. Ini adalah ucapan Saidina Umar. Semoga kita dapat jadikan sebagai iktibar untuk kita. Sekarang kita lihat ciri-ciri kepimpinan Uthman bin Affan. Yang pertama, prihatin.
Beliau telah menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahanan negara dan beliau juga membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan umat Islam. Yang kedua, inovatif. Beliau telah menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Yang ketiga, berpandangan jauh. Beliau telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan dinamakan sebagai Mashaf Osmani. Dan yang terakhir, berfikiran terbuka, iaitu beliau telah melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal dan membenarkan para sahabat keluar dari kota Madinah. Akronim yang Ustazah letakkan di sini ialah 2F atau 2P. Terpulanglah kepada murid-murid untuk mengingati macam mana ya. F untuk apa? F untuk fikiran terbuka. Dan satu lagi F untuk inovatif. Nama dia pun ada F kan? Affan. Osman bin Affan. Jadi ingat 2F, F inovatif, F fikiran terbuka. Dan boleh juga letak 2P. P itu apa? P itu prihatin dan P itu juga berpandangan jauh. Boleh? InsyaAllah boleh ya. Seterusnya kita lihat Ali bin Abi Talib. Pertama, berpandangan jauh, iaitu menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Osman kerana keadaan yang masih huru-hara. Okey, apa maksud qisas tu? Murid-murid rujuk kepada guru. Ya. Yang kedua, berilmu, iaitu beliau memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik menjadi hakim di Yaman. Yang ketiga, tegas. Buktinya, beliau telah memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Osman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Dan yang keempat, berani, iaitu beliau menyertai hampir semua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar. Beliau juga sanggup menerima jawatan khalifah dalam keadaan negara yang tidak aman. Baik murid-murid, akronimnya Ustazah letakkan di sini 2I. Okey, tadi 3S, kemudian 2F, 2P, sekarang 2I. Bila tengok Ali, ada perkataan I, kan? Ali bin Abi Talib banyak perkataan I. Jadi 2I, kita keluarkan I itu adalah ilmu dan I itu juga berani. Okey, jadi murid-murid dapat ingat. Tetapi murid-murid bila ingat perkataan ataupun sifat ini, murid-murid juga perlu mengingati apakah cerita di sebalik sifat yang mereka miliki. Okey, kita sampai ke bahagian spektrum ilmu pula, ya. Ini adalah ucapan Sayyidina Ali setelah dilantik menjadi khalifah. Mari kita hayati. Seorang Islam yang sejati adalah orang yang menggunakan lidah dan anggota ke arah kebenaran dan berlumba-lumba membuat kebaikan. Taatilah Allah dan jauhilah larangannya. Jika melihat kebaikan, maka sempurnakanlah dan jika melihat kejahatan, tinggalkanlah. Semoga kita dapat menjadikan inspirasi daripada ucapan Sayyidina Ali ini. Baik, sekarang kita cuba uji minda kita atas apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Pertama, nyatakan era pemerintahan kerajaan Islam secara ringkas. 2 markah. Nyatakan era pemerintahan kerajaan Islam secara ringkas. Okey, murid-murid boleh berfikir apa jawapannya. Dah dapat? Baik, jawapannya sebegini. Begitu. Era pemerintahan kerajaan Islam secara ringkas ialah, kita ulang balik. Kita bagi jawapan dalam bentuk poin.
Iaitu kita pilih mana-mana zaman. Ustazah pilih zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah iaitu berpusat di Madinah. Bermula pada 1 Hijrah hingga 11 Hijrah. Okey, jadi ini jawapan untuk 2 markah. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang kedua. Jelaskan 2 ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, cuba fikirkan jawapannya. Jawapannya ialah 2 ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Poin yang pertama ialah tegas. Contohnya, Saidina Abu Bakar memerangi golongan murtad dan Nabi palsu. Poin yang kedua, inovatif. Seperti Saidina Osman yang telah menubuhkan Angkatan Laut Islam. Jadi, soalan ini 4 markah. Jadi, kita jawab 2 jawapan. Murid-murid boleh memilih mana-mana ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Ya? Sama ada Abu Bakar, Umar, Osman ataupun Ali. Baik, tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ustazah akhiri dengan serangkap pantun. Hadis Rasulullah penunjuk jalan. Sahabat di sisi teguh berjuang. Ciri kepimpinan menjadi amalan. Rakan-rakan menyukai, Allah pun sayang. Setakat itu saja. Ustazah undur diri dulu ya. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.